Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. Malam ini kita akan memberikan ulasan segera berkaitan dengan Belanjawan 2025 dengan tema menaikkan lantai impak gaji minima. Jadi inilah fokus Dialog Poket Rakyat pada malam ini. Jadi 3 ahli panel sudah pun bersedia. Saya perkenalkan Profesor Emeritus Datuk Zakaria Abdul Rashid, Profesor Ajung Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz, Universiti Melaya. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Tuan Haji Nazri. Terima kasih Dan dan juga kepada Cik, rakan-rakan lain yang apa ni, Effendi dan Chin. ya, Cik Effendi Abdul Ghani, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Cik Effendi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih, Tuan Haji. Terima kasih. Dan juga Cik Chin Chi Siong, Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun SME Malaysia. Cik Chin apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam sesi kali ini kita akan memfokuskan bagaimana menaikkan lantai dan itu fokus kerajaan juga dalam belanjawan sejak 2024 dan diteruskan untuk 2025, merancangkan pertumbuhan, memastikan pelaburan asing terus bertambah dan juga pelaburan tempatan, dalam masa yang sama menaikkan shilling juga, iaitu menaikkan shilling tadi saya masukkan, dan menaikkan lantai iaitu untuk pendapatan rakyat dengan beberapa instrumen yang sudah pun diumumkan, antaranya gaji minimum 1,700, bantuan-bantuan tunai rakyat yang tidak berkemampuan yang layak menerima sudah pun diumumkan dengan SARA-nya dan juga STR-nya. Begitu signifikan penambahan yang diberikan kepada kelompok ini. Begitu juga dasar gaji progresif akan diteruskan dalam pengumuman bajet ataupun belanjawan 2025 dan memastikan juga kelompok graduan dan mereka yang berkelulusan mengikut pengajian mereka akan diberi perhatian oleh pihak kementerian supaya mereka tidak memperolehi gaji minimal 1,700 itu, tetapi mengikut kelayakan dan juga kemahiran yang mereka perolehi. Jadi 3 ahli panel ini akan memberikan ulasan mereka bagaimana kerajaan perpaduan dan kerajaan madani ini benar-benar sedar dan juga benar-benar menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Jadi mungkin saya nak mulakan dengan Cik Effendi dulu. Dengan respon MTUC nampaknya positif ya selepas pengumuman pada Jumaat lalu, tetapi mungkin ada perkara yang ingin ditegaskan sekali lagi oleh pihak MTUC berkaitan dengan pendapatan isi rumah rakyat dan juga menaikkan gaji minimum dari 1,500 ke 1,700 dan kerajaan ingin memperluaskan komitmen dasar gaji progresif termasuk menyelesaikan isu mismatch yang seringkali MTUC sarankan sebelum ini. Cik Effendi. Ya, pertamanya terima kasih kepada Saudara Haji. Dan kita lihat belanjawan 2025 ni dia memberi tumpuan kepada pengukuhan ekonomi, kan, peningkatan taraf kehidupan, pembaharuan struktur ekonomi, dan salah satu of course lah dari sudut pekerja pula kita lihat adalah fokus utama adalah kenaikan lantai gaji minima sebagai langkah meningkatkan pendapatan pekerja. Dan cuma kita lihat ni dalam peningkatan yang dibuat dalam belanjawan tersebut, kita lihat adalah penambahbaikan kepada taraf hidup pekerja itu, terutama dari kalangan pekerja yang bertapatan rendah, kan. Dan kita memang menyambut positif dalam pengumuman oleh kerajaan tu, kerana kita percaya dengan adanya gaji minima yang dibuat setiap 2 tahun sekali, yang dibuat kajian dan diumumkan tu, dia akan mengurangkan jurang pendapatan dan mengukuhkan kedudukan ekonomi isi rumah itu sendiri. Dan yang kami percaya bahawa ia akan menarik lebih ramai rakyat untuk menyertai pasaran pekerjaan dengan tawaran gaji yang lebih kompetitif. Ini kita percaya. Dan juga di samping yang sama juga kita akan memperbaiki produktiviti dan moral pekerja melalui gaji yang lebih adil. Cuma tadi Saudara Nazri cakap tadi tentang kitanya gaji progresif, itu pun bagi kita gaji progresif itu satu langkah positif ke arah sebenarnya untuk menggantikan gaji minima, tetapi kita belum bersedia lagi untuk ke arah untuk menghapuskan gaji minima. Sebab gaji minima itu adalah gaji, orang kata gaji lantai yang kita perlukan. Baseline, ya. Kan, yang lantai yang kita perlukan supaya tidak akan ada mana-mana majikan yang akan melaksanakan bawah dari gaji yang sepatutnya. Tetapi kita belum bersedia lagi, kan. Tapi gaji progresif kita lihat adalah gaji untuk mereka-mereka seperti gaji isu tentang gaji graduan, gaji yang lulusan TVET dan kemahiran, ataupun gaji mereka-mereka yang berpengalaman. Jadi sebenarnya itulah kesinambungannya. Tetapi gaji
minimum ni adalah gaji permulaan untuk kita punya pekerja yang menyertai industri dalam kerjaan. Cuma Saudara Nazir, kita ada sikit kekangan tentang bila kerajaan umumkan pelaksanaan tu, kita ada sikit tanda soal lah, sebab pengumuman tu dibuat dan pemelaksanaan tu mengambil tempoh yang agak panjang sebenarnya, dan itu kita ada sikit kebimbangan sebab kita rasa dalam keadaan hari ini kadar kos kehidupan kita, kadar kos perubatan macam Datuk Dr. Zulkifli kata, kadar kos perubatan pun meningkat. Jadi kita bimbang sikit pelaksanaan tu mengenai masa yang agak lama bagi kita lah. Ya, dari aspek itu Prof, kalau lihat kerajaan membentangkan belanjawan oleh Perdana Menteri ke-10 dengan angka-angka yang dikongsikan yang kita sedia maklum, angka inflasi, angka kadar pengangguran dan juga tahap prestasi KLCI kita, begitu juga kadar tukaran asing dan kadar pertumbuhan yang dicatatkan dari suku ke suku. Jadi ini memberi gambaran bahawa Malaysia sejak 2 tahun lalu sudah pun berada di landasan untuk kembali sebelum COVID-19. Jadi adakah ini satu mekanisme yang tepat sebenarnya kerajaan, iaitu untuk menaikkan shilling dalam masa yang sama, tumpuan kerajaan sejak 2 tahun lalu untuk menaikkan lantai, iaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat, iaitu melihat secara serius isu berkaitan dengan pendapatan dan juga mengekang kos sara hidup. Pandangan Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak, Nazri. Dasar gaji minima ni telah dilaksanakan sejak lebih dari 1 dekad, dan kita ingat bahawa ia bertujuan untuk kita menyambut tahap ekonomi berpendapatan tinggi nanti. Kita dah boleh bersedia memasuki waktu itu, kedua-dua isi rumah dan juga badan-badan perniagaan telah dapat memberikan sokongan kepada ekonomi berpendapatan tinggi itu, iaitu isi rumah tidak lagi menghadapi masalah kesejahteraan, dan juga sektor perniagaan akan menjadi lebih berdaya saing dan juga lebih produktiviti tinggi. Baik. Setelah saya bercakap tentang itu, apabila kita Nazri berkata tentang menaikkan lantai lagi, dan juga baru-baru ini PMX juga menyebutkan bahawa dia akan menaikkan lagi gaji minima, gaji lantai minima tu naikkan lagi sehingga 3,000 4,000 ringgit, barulah boleh dilaksanakan GST. Begitulah agaknya saya dipahamkan begitu. Jadi ini apa sebenarnya petunjuk ini? Ya. Memang benar kita menaikkan gaji minima setiap kali perintah gaji minima baru dikeluarkan. Kita masih ingat lagi waktu ia mula diperkenalkan. Saya rasa dalam RM920 je. Sekarang ni dah jadi RM1,700. Walaupun ada berlaku berbagai-bagai pandangan kedua-dua daripada pihak majikan dan pihak pekerja, namun keadaan sekarang ini kita dapati bahawa gaji lantai meningkat tahun demi tahun, gaji purata pekerja meningkat tahun demi tahun, begitu juga pendapatan isi rumah meningkat tahun demi tahun. Tetapi saya ingin membawa kepada pandangan yang lebih dinamik, iaitu kita tidak boleh melihat keadaan sedemikian. Kita lihat bahawa apa yang kita panggil sebagai labor income share ataupun compensation of employee to GDP ratio, yang itu telah merosot daripada kita pernah capai 37% sebelum COVID, sekarang ni turun 34.2%. Jadi walaupun kita dah mengalami peningkatan pendapatan, gaji sekiannya, tetapi sebenarnya keadaan demikian tidak berlaku. Jadi itu yang menyebabkan keresahan. Kita tak boleh pandang dari segi nilai absolut. Kita kena lihat dari segi peratusan-peratusan sedemikian, indikator ini sedemikian,
menunjukkan bahawa peningkatan gaji yang ada sekarang ini tidak cukup memberangsangkan untuk kita mencapai pada peringkat apa ini negara maju ataupun pendapatan tinggi. Sebab Ya. itu kalau kita nak saya kalau nak translate-nya dalam bentuk yang lebih mudah lagi, kita melihat tentang kenaikan gaji dengan kenaikan produktiviti. Produktiviti kita naik lebih pantas daripada kenaikan gaji. Jadi sebab itu apabila gaji naik dengan kadar yang kurang memberangsangkan Ya. berbanding dengan kenaikan di dalam produktiviti, maka compensation of employee to GDP ratio ataupun labor income share dalam GDP tadi telah merosot. Terutamanya berlaku lepas COVID. Dan inilah yang menjadi kerungsingan kita. Dan kalau ini terus-terus berlaku, maka masalah kesejahteraan, masalah apa ini kos sara hidup akan berterusan. Ya. Lepas itu, kita nak naikkan gaji, tapi kita mesti ingat, naikkan gaji tak boleh begitu sahaja. Di peringkat majikan juga, majikan mesti apa ni mampu memberi gaji yang tinggi begitu. Kalau kalau majikan ingin berupaya membayar ataupun memberikan gaji yang baik, yang saksama, maka produktiviti di peringkat majikan pun mesti meningkat. Saya difahamkan bahawa sini kita ada Encik Chin, ada Presiden SME, dan kita tahu bahawa kita serang di Malaysia ini, kita mempunyai masalah yang agak getir juga, iaitu apa ini kita punya business establishment 98% lebih adalah SME, yang mana terutamanya daripada micro enterprises dan juga apa ini small enterprises ni, kecekapan mereka, produktiviti mereka sangat rendah, dan mereka ni dari segi total menggaji ramai pekerja-pekerja di dalam sektor swasta. Jadi sebab itulah kita tak dapat meningkatkan gaji dengan pantas, kerana mereka ni SME, terutamanya yang dalam small and micro enterprises ni, mereka ni saya cakap tadi produktivitinya agak rendah, apa ini teknologinya agak rendah, apa ini penggunaan buruh mahir pun agak rendah berbanding dengan apa ini big establishment. Jadi itulah menjadikan cabaran kepada kita untuk terus meningkatkan gaji lantai tadi gitu. Ya begitu Menarik. cakap. Saya berhenti situ dulu. Ya, bagi Cik Chin, daripada respon Cik Effendi dan juga Prof tadi, mungkin SME ada pandangan tersendiri berkaitan dengan Belanjawan 2025 dan juga reaksi SME Malaysia berkaitan dengan pelaksanaan gaji minimum 1,700. Hai, Tan Sri. Terima kasih. Yang saya setakat ini bersetuju dengan Prof yang cakap tu. Kalau gaji saja minimal itu garis panduan saja. Yang penting itu ialah kemahiran mereka. Kemahiran mereka adalah berpadan dengan gaji yang diberikan. So pada hal ini kita memang menyokong usaha kerajaan supaya menstrukturkan ekonomi dengan menaikkan gaji upah dengan cara seperti gaji berperingkat dan mengadakan gaji minimum dan sebagainya. Tetapi ya pada pandangan kita harus memberikan kenaikan ini mengikut trend pasaran. Trend pasaran atau requirement daripada industri, daripada fixkan yang minimum salary ke apa tu, kita memang kita boleh bayar lebih pada kadang-kadang pada 1,500 1,700 tu. Padahal untuk syarikat atau SME di Klang Valley ini tak menjadi masalah. Kita memang boleh bayar. Tapi kalau setakat di luar bandar, mungkin ini sesuatu cabaran yang besar bagi mereka sebab kos mereka mungkin lebih lain banyak lagi seperti compare dengan yang revenue daripada SME di dalam bandar. Ya, Cik Chin, mungkin nak tambah berkaitan dengan cabaran juga kepada SME, micro dan juga small enterprises supaya mereka dapat menyerap kenaikan gaji ini dengan produktiviti dengan kos yang mereka tanggung. Cik Chin. Ya memang kalau kita tengok pada pekerja kita, kalau kita compare dengan foreign worker dengan local worker lah kan. Kalau local worker kita ingat kita prefer mengadakan lebih training, upskilling ke reskilling bagi pekerja-pekerja kita.
Dengan itu Ya. kita boleh bayar lebih. Tiada menjadi masalah. Lagipun capability Ya. yang mereka ini memang ingin rajin ke tak rajin bekerja. Seperti kalau compare dengan foreign worker dengan local worker. Foreign worker dia boleh kerja masa panjang. Local bekerja lokal ni dia punya pilihan sebab keluarga dia ada sini. Ya. Foreign worker keluarga tak ada sini. Mungkin dia orang lebih rajin sikit. Tapi itu tak semesti kita bayar lebih. Yang penting ialah kemahiran mereka atau keinginan mereka nak bekerja kuat dengan sesuatu SME. Jadi SME ni dia lebih tertumpu pada pekerja-pekerja yang lebih rajin, yang lebih bekerja dengan kita dengan masa yang lama. We need worker that work longer with us rather than dia datang kejap, kita bayar dia ada kerja lain yang bayaran lebih, dia lari. So these are the concern that kita ada. Dari Cik Fendi, ini cabaran ya kepada golongan pekerja yang di bawah sana, dan kita sudah maklum golongan pekerja yang mempunyai kesatuan sekerja di Malaysia semakin menyosot dengan teruk sekali, dan apatah lagi di kalangan syarikat-syarikat SME dan micro enterprise. Jadi sekali lagi kita akan kerajaan menetapkan tarikh, kerajaan menetapkan bila nak roll outnya, tetapi pengalaman kita yang lepas sejak 1 dekad lalu memang ada masalah apabila kita ingin menguatkuasakan terutamanya di kalangan SME yang kurang daripada 5 orang pekerja. Jadi apa yang kita belajar dan bagaimana kerajaan perlu impose betul-betul supaya manfaat itu akan diterima oleh pekerja kita? Saya nampak dalam hal kita ni, kalau pun kita tengok yang ke belakang kan, memang kita dah macam tadi Prof Zakar kata sedekat kita buat dan still masih ada lagi isu-isu ini. Saya nampak terutamanya 3 perkara lah saya nampak. Pertama itu tentang kesedaran. Kesedaran di kalangan pekerja, kesedaran dari segi majikan dan kesedaran dari segi kerajaan juga. Sebab hari ini definasi gaji minimum tu, tarif dia tu kadang berbeza-beza kan. Ada yang mengatakan living wage kita, gaji kehidupan, ada yang kata gaji progresif. Dia orang tak faham sebab dalam negara kita banyak. Ada gaji progresif, ada gaji minimum, ada gaji premium, ada gaji kemahiran. Jadi saya nampak dari segi satu, pertama adalah kesedaran tu penting di kalangan semua pihak supaya semua pihak faham apa itu gaji minimum, bagaimana untuk laksanakan gaji minimum. Yang kedua, kita lihat adalah tentang pelaksanaan. Kita tak nafikan sehingga hari ini pelaksanaan gaji minimum yang lepas pun masih lagi yang kata berlaku lagi terdapat majikan yang tidak melaksanakan gaji minimum 1,500. Kita tak nafikan memang ada. Jadi itu kita nampak kerajaan kita perlukan banyak pelaksanaan dibuat lagi melaksanakan supaya memastikan gaji minimum ini mesti dibuat atau mesti diikut. Dengan adanya yang ketiga itulah maksudnya kita punya penguasaan. So penguasaan kita perlu Saudara Nazri, sebab hari ini penguasaan kita lihat hari ini kurang, dan saya dapati ada juga majikan di kalangan SME jugalah yang ada 5 orang ke bawah tu masih lagi tidak melaksanakan gaji minima. Ada yang bayar RM1,000, ada yang bayar secara tunai, ada yang bayar tidak ada potongan. Macam tadi Saricin kata tadi, tidak ada gaji, mungkin pekerja-pekerja tempatan masa bekerja tu, pekerja-pekerja asing tu lebih rajin, tapi sebenarnya sama je kedua-dua sebagai kita. Sebab itu bila kita laksanakan benda tu pekerja dalam Malaysia gaji yang sama dan equalnya tu, tidak ada isu pembezaan pekerja tempatan atau pekerja-pekerja asing. Nah itu sebab kalau setelah ini kalau berlakunya pekerja asing punya forced labor kita meningkat sebab pekerja asing kerja lebih lama kan. Jadi well-being kita tak berbagus. Jadi saya nampak hari ini itulah penguasaan perlu dibuat untuk memastikan semua majikan dalam negara kita menguasakan atau melaksanakan gaji minimum. Otherwise kita laksanakanlah gaji 1,500 ke 1,700 ke 2,000 akan datang ke nanti, tetapi kalau tidak ada pelaksanaan atau penguasaan yang ketat oleh mana-mana pihak yang berkuasa, maka itu kita gagal untuk melaksanakan gaji minimum dalam negara kita. Jadi apabila kerajaan memberikan sedikit keluasan kepada majikan yang mempunyai pekerja kurang dari 5 orang itu dalam tempoh 6 bulan iaitu berkuasa 1 Ogos 2025, adakah memadai ataupun kita akan balik ke circle yang sama pada penguasaan 1,500 yang lepas itu, Cik Effendi? Sebenarnya kalau kita tentang gaji minima, macam Prof Zakar kata tadi, kita dah laksanakan sedekat. Kita rasa majikan sepatutnya dah bersedia, dia dah tahu bahawa gaji minima ni dalam perintah gaji minimum PJM tu kata, gaji minima ni akan dikaji setiap 2 tahun sekali. Betul. Maka itu maknanya majikan-majikan dah tahu dah setiap 2 tahun kajian akan dibuat dan pasti akan ada kenaikan gaji minima. So bagi saya kalau ada perkara-perkara untuk kita melewatkan pelaksanaan gaji minima ni, saya lihat sebenarnya sebab macam istilah ini kos harga kehidupan atau kos barang pun meningkat dengan agak
cepat kan, cepat. Jadi maka itu untuk mengimbangi itu kita perlukan gaji-gaji yang macam gaji yang untuk dilaksanakan kuasakan dengan segera. Dan saya lihat kita kena kuasakan dengan segera bagi kita, sebab bagi saya tidak ada alasan kerana majikan dah tahu bahawa gaji minimal ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ada kajian dibuat. Dan again saya setuju dengan Saudara Nazri bahawa dia akan balik pada gaji 1,500 sebab pelaksanaan walaupun tempoh dia bagi, kalau kita lihat tahun pelaksanaan gaji minimal 1,500 yang lepas pun kita dah bagi tempoh juga, tapi masih lagi berlaku majikan-majikan tidak melaksanakan gaji minimal. Jadi bagi saya setuju tadi bahawa circle tu akan jadi sama juga sebenarnya kalau tidak adanya enforcement ataupun tidak ada pelaksanaan dan enforcement dibuat secara ketat oleh pihak-pihak yang berwajib. Ya, kalau itu dah ditetapkan oleh Majlis Gaji Negara dengan sumber kuasa undang-undangnya, lengkap dengan undang-undangnya, Prof, kita ingin menjadi sebuah negara maju dan juga kita ingin memberikan fair contribution compensation kepada pekerja seperti mana yang kita ada benchmark di negara-negara tertentu supaya majikan berlaku adil kepada pekerja mereka. Tetapi sekali lagi, apabila kerajaan sudah melaksanakan SSPA, nampaknya begitu progresif, begitu positif dan bermula Disember ini, dan kerajaan bertekad tidak akan ada pekerja di dalam sektor awam menerima gaji minimal lagi. Mereka akan mendapat gaji lebih 2,100 dan akan sentiasa ada reward compensation increment dari tahun ke tahun. Jadi nampaknya bola itu berada di pihak majikan, di sektor swasta, sama ada SME dan juga micro SME dan sebagainya, dan saya rasa syarikat MNC tak ada masalah. Pandangan Prof? Ya, pertama kita kena jelas bahawa perintah gaji minimum ni untuk sektor swasta, bukan untuk sektor awam. Jadi pekerja-pekerja sektor awam tidak terikat dengan perintah gaji minimum. Ya. Dan dia akan terkait dengan revision ataupun kajian semula gaji dalam sektor awam. Baik, berbalik pada sektor swasta ni. Gaji minimum definisinya saya fikir sudah jelas dan mantap, dan mana-mana mereka yang tidak jelas, baik di dalam kesatuan sekerja ataupun di dalam kesatuan majikan, itu adalah saya fikir menjadi tanggungjawab kepada majikan dan pekerja untuk menjelaskan kepada ahli-ahlinya apa yang dimaksud dengan gaji minima itu. Dan kalau definisi dia memang tidak berubah, iaitu satu gaji lantai yang dibayar. Dan sektor gaji minima ni adalah gaji yang dikuatkuasakan oleh undang-undang, iaitu kalau tak bayar ada tindakan-tindakan penalti yang boleh dikenakan. Dan ini perlu dijelaskan kepada ahli-ahli, baik pekerja ataupun majikan, pekerja-pekerja ini. Kalau ataupun boleh meminta bantuan daripada Kementerian Sumber Manusia, saya rasa boleh menjelaskan soal ini. Baik, berbalik pada soal tadi, soal SME yang saya juga sebutkan tadi, memang daripada perintah yang lalu, perintah yang 1,500 dulu, RM1,500 perintah lalu, memang kita telah melewatkan kuat kuasa kepada pekerja yang majikan yang menggaji 5 orang dan ke bawah, 5 orang ke bawah, ataupun 4 pekerja 4 dan ke bawah. Dan begitu juga pada perintah kali ini saya difahamkan begitu juga, iaitu perintah itu akan dilewatkan, ditangguhkan kepada mereka yang dalam kategori yang tadi, kategori yang sama juga. Ya. Jadi yang saya rasa kenapa dibuat demikian ialah apa yang saya sebutkan tadi, iaitu struktur perniagaan kita, sektor perniagaan kita agak memerlukan kita berbuat demikian, kerana saya tekan tadi produktiviti, teknologi, gaji dan sebagainya di antara MNC, syarikat-syarikat besar, dan termasuk juga mungkin di dalam syarikat-syarikat medium, ya, berbeza sangat dengan keadaan di dalam syarikat-syarikat micro dan syarikat small enterprises ini. Sangat berbeza. Jadi maka sebab itu dibuat penangguhan sementara begitu daripada perintah yang lalu dan juga perintah pada hari ini.
mungkin juga agaknya apa ni, kita nak memberikan ruang seketika kepada uh, small and micro enterprises ini supaya dapat mematuhi kepada perintah yang diberinya. Ataupun mungkin, saya rasa ini pendapat peribadi saya, di Ya, lain kali mungkin agaknya kita boleh mengadakan satu kadar yang berbeza di antara apa ini micro enterprises dan juga apa ini small enterprises, dan juga berbeza dengan big firms and also apa medium enterprises ini. Jadi kalau dengan itu kita boleh melakukan gaji minima ini terus serentak dan tidak ada penangguhan-penangguhan lagi. Jadi perkara ini dibuat disebabkan kita rasa kita prihatin lah kepada kemampuan majikan-majikan yang dalam kategori kecil tadi tu, kecil dan mikro tadi, mereka apa kemampuan mereka membayar gaji pada 1,700 itu. Kerana apa yang Encik Effendi kata tadi, dari segi penguatkuasaan, saya fikir dari segi penguasaan itu JTK telah tugasnya dengan baik. Dan ada beberapa kes apa ni pendakwaan dan juga apa ni yang telah dilakukan, dan juga apa ni uh, penalti yang dibayar semua sekali telah ada. Dan apa ni dan ini adalah apa ni kerjasama yang baik yang ditunjukkan oleh ataupun tugas yang baik ditunjukkan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk melaksanakan gaji minima ini. Ya, saya berhenti situ dulu. ya. Bagi Cik Chin, adakah ini juga dibawa ke sesi libat urus dengan pihak Kementerian Tenaga Manusia ataupun Kesuma misalnya? Kerana ini melibatkan bagaimana prestasi syarikat-syarikat PKS yang kecil dan juga mikro, kerana mereka memang ada isu berkaitan dari sudut produktiviti, dari sudut sistem perniagaan mereka yang masih tidak melakukan automasi dan pendigitalan dan sebagainya, dan kurang daripada 5 orang pekerja itu. Adakah ini wajar juga difikirkan kerana kita sudah melangkaui beberapa kali sesi perintah gaji minimum, tetapi kerajaan sentiasa memberi tempoh ruang kelonggaran untuk memastikan bagi SME yang kurang daripada 5 pekerja itu ada masa untuk memberi gaji minimum kepada pekerja mereka. Cik Chin. Ya, sebenarnya bagi yang micro SME itu, yang kurang daripada 5 pekerja itu, memang untungnya pun kurang. So, kalau untungnya kurang, kalau gaji dia nice, bukan saja untung dia kurang, sebenarnya operasi dia adalah operasi dengan aliran tunai yang ketat. So, bila dia ada kenaikan gaji, macam seperti kenaikan gaji dari 1,500 ke 1,700, itu memang bagi kita mungkin tak besar. Bagi mereka, itu mungkin figure yang besar. So kalau dia ada 3 orang, maksudnya dia akan membayar lebih daripada 600 per satu bulan. So maksudnya kenapa kerajaan bagi tempoh masa, ialah dia faham mereka memang susah nak turn around. Kalau kita mengadakan melaksanakan ni gaji naik pada hari bulan Februari katakan. So dia bagi 6 bulan, itu memang patut. So memang kita ada libat urus dengan kerajaan, ada discussion pasal matter ini, dan kita bukan setakat kita risau pada tambahan 200 bagi gaji minimum. Kita yang risau itu ialah pada kadar sekarang EPF kena tambah lagi. Kos yang lebih kita tak mungkin tahu, macam tax lebih increase atau kos yang lain masukkan. Yang especially bagi micro SME, dia orang kurang kemahiran atau kurang faham tax structure lagi. So they are worried. So bagi mereka yang penting ialah tiap-tiap hari-hari dia. So katakan yang kalau naik itu abruptly akan mengefekkan bisnes mereka. Cik Chin, pada pandangan SME, Persatuan SME, untuk memastikan PKS berdaya saing dan juga mampu menyerap kos penggajian dan juga ada saranan ataupun
kerajaan menguatkuasakan caruman untuk pekerja asing juga nampaknya bermula tahun depan. Jadi pastinya PKS perlu memikirkan cara-cara lain untuk menampung produktiviti mereka dan juga kos perkhidmatan mereka. Jadi adakah juga PKS sudah pun mengajukan jenis-jenis insentif yang wajar dipertimbangkan oleh kerajaan untuk memastikan PKS kita mampu float ataupun mampu terus produktif dalam masa yang sama mengekalkan pekerja mereka? I think kalau pada tahun depan lagi kita memang nampak akan lebih susah bagi kebanyakan micro SME especially. Sebab mereka yang terhadap akan dengan kenaikan gaji ini, mungkin mereka akan mencari cara lain. Mungkin dia tutup dia punya bisnes ke, mungkin dia bergabung dengan syarikat lain ke. So dia banyak cara, beberapa cara dia boleh buat. Yang satu saya nampak dengan kerajaan telah memperuntukkan 40 bilion dalam bentuk kemudahan pinjaman untuk micro SME pada Belanjawan 2025. Ini mungkin satu kata yang bagus bagi mereka temporarily mendapatkan satu loan atau satu pinjaman yang mungkin boleh menolongkan mereka melepasi kesusahan tahun depan. So ini yang penting. Yang lagi satu ialah sokongan untuk pendigitalan. Pendigitalan ini memang penting, tapi PKS kerajaan ada mengadakan 50 juta bagi tahun ini untuk buat pendigitalan. Tapi itu memang amount yang kecil. Dia hanya matching grant up to 10,000 saja. So kalau yang dia nak mengoperasi digitaliskan dia business operation memang susah. Kurangnya amount ini. So dia kalau boleh kerajaan bagi lebih amount untuk dia mendapatkan sistem yang lebih berkesan bagi digital transformation bagi mereka. So itu yang penting. Menarik. Bagi Cik Effendi kita banyak berbicara tentang gaji minimum dan juga memberikan gaji yang bermaruah kepada pekerja di negara kita, dan nampaknya kerajaan dengar. Dalam belanjawan kali ini kerajaan memberikan satu indikator bahawa gaji minimum itu adalah baseline bagi kelompok berpendapatan rendah yang tidak ada kemahiran. Tetapi bagi pekerja-pekerja yang berkelayakan, ada kemahiran, ada ijazah, ada diploma, ada kelulusan TVET dan sebagainya, semuanya sudah ditentukan paras gaji minimum untuk mereka supaya majikan dan juga pekerja mengambil cakna, mengambil maklum, mereka tidak boleh menerima kataupun sembrono gaji yang ditawarkan oleh majikan. Selama ini kita lihat gaji minimum itu dijadikan baseline. Kalau 1,500 dijadikan baseline untuk semua kategori pekerja. Jadi kali ini dalam belanjawan kali ini ada untuk jurutera, ada profesional dalam bidang kreatif, dalam bidang industri dan juga mekanikal dan sebagainya. Adakah pihak MTUC merasakan ini satu langkah yang wajar dan perlu disambut baik oleh majikan? Bagi kita di sudut pekerja, kita menyambut baiklah. Terima kasih kepada kerajaan kerana itu adalah langkah yang selari dan sejajar dengan kita nak laksanakan gaji progresif. Kerana penetapan gaji sebenarnya gaji penetapan gaji minimal ni adalah penetapan pada gaji untuk low skill. Macam Saraci kata tadi betul. Kita kena majikan kena bersedia untuk buat investment kepada reskilling, upskilling untuk menjadikan pekerja multitasking semua kan. Saya tak langsung dia boleh meningkatkan gaji pekerja itu sendiri. Jadi saya lihat dengan adanya penetapan gaji yang dibuat oleh kerajaan berdasarkan kepada kemahiran, berdasarkan kepada kelayakan, berdasarkan kepada pengalaman, saya rasa ini sebenarnya way forward lah, satu landasan yang terbaik yang seiring bagaimana untuk kita melaksanakan gaji progresif yang akan datang. Jadi walaupun dalam pilot kan, tetapi ini dah ada dah. Jadi saya nampak dari sudut pekerja dengan adanya gaji-gaji ini, kita boleh mengurangkan berlakunya orang kata diskriminasi, kan berlakunya orang kata gaji di bawah apa. Sebab kalau dilihat dalam pembentangan oleh kita punya Menteri Ekonomi menunjukkan bahawa apabila kita melaksanakan gaji minima ini, terdapat pengucupan kepada gaji graduan. Kan? Pengucupan kepada gaji-gaji mereka yang berkemahiran. Jadi memang dah sampai masa lah, ada high time lah untuk kita adakan gaji-gaji. Contohlah, saya punya pandangan akan datang, mungkin gaji minima tu adalah gaji yang untuk mereka yang low skill, gaji yang basic, tetapi kita kena ada gaji graduan, kita kena ada gaji-gaji mereka yang berkemahiran, mereka juga gaji-gaji untuk dari segi sudut-sudut, dari segi setiap
orang kata sektor itulah bagi saya lebih baik sebab itu boleh membantu atau menggalakkan pekerja-pekerja terutama dalam industri yang 3D itu. Kita kena lihat bagaimana untuk meningkatkan gaji mereka lebih tinggi sebab high risk kan. Jadi itu saya nampak is a right track now dan itulah terbaik yang dibuat untuk kerajaan ke arah gaji yang lebih progresif untuk pekerja. Mungkin Chef Henry nak tambah berkaitan dengan pekerja yang dalam perkhidmatan, ya, terutamanya sektor swasta. Mereka ini kebanyakannya tidak berpersatuan, ya, tidak ada kesatuan union. Dan kalau dulu kesatuan-kesatuan inilah yang berjumpa dengan majikan untuk berunding berkaitan dengan kenaikan, berkaitan dengan prestasi, bonus dan juga compensation yang lain. Jadi nampaknya sejak 1 dekad lalu kita lihat kesatuan inilah yang tidak mampu dilakukan oleh pihak pekerja di pihak swasta dan majikan mengambil peluang itu untuk menentukan gaji, menentukan kenaikan, tiada bonus dan seumpamanya, seolah-olah nasib mereka tidak dipelihara. Jadi Kementerian Ekonomi juga, Saudara Rafizi juga mengungkapkan bahawa kita ada penguncupan yang ketara dari sudut eksekutif pertengahan ini. Apabila mereka yang naik di peringkat senior leadership ataupun pimpinan kanan syarikat, mereka mendapat banyak perks ataupun compensation yang tinggi. Tetapi kelompok pertengahan ini yang hanya trap di gaji yang munasabah yang diberikan oleh pihak majikan. Adakah ini juga isu yang perlu dilihat oleh kerajaan? Kalau kita lihat dari segi tadi kata tentang mereka yang tidak ada kesatuan, mereka yang di tengahan, ya saya tak nafikan bahawa dalam negara kita lebih kurang 10% pekerja dalam negara kita yang menyertai kesatuan. Maknanya mereka ada gaji tahunan yang secara konsisten naik. Ya, betul. Mereka ada perjanjian bersama. Tetapi mereka, bagi mereka yang tidak ada kesatuan ni, yang tidak boleh menyertai kesatuan ni. Ini sebenarnya kalau kita lihat Saudara Nazri, mengapa kerajaan melalui Kementerian Kesuma kita meminda Akta Kesatuan Kerja itu untuk menggalakkan pekerja-pekerja menyertai kesatuan. Jadi tujuan kita menyertai kesatuan sebenarnya untuk memastikan pekerja-pekerja kebajikan terbela. Dia ada kenaikan gaji yang konsisten. Kan kalau hari ini kita lihat dalam industri pembersihan, dalam industri keselamatan mereka hanya kebergantungan mereka hanyalah kepada gaji minima. Ada gaji minima, naiklah gaji mereka. Jadi ini konsep yang tidak betul kita rasa. Dan begitu juga mereka yang dalam golongan pertengahan tu mereka tidak punya kesatuan. Tu banyak berlaku diskriminasi kat situ. Jadi saya rasa dalam keadaan hari ini kita sebab bila kerajaan pindah atau Malaysia semua pindah Akta Kesatuan Kerja itu untuk menggalakkan pekerja-pekerja menyertai kesatuan supaya membolehkan mereka ada satu perjanjian bersama, mereka ada satu kenaikan gaji yang konsisten dan juga kalau mereka mencapai segi KPI ataupun betul-betul tinggi, saya nampak dia boleh dibuat dengan segi bonus kan. Itu saya nampak itu sebenarnya lebih ke arah itulah. Prof nak komen tentang itu? Ya, baik. Saya ini sebenarnya isu ini sangat menarik. Sebabnya ialah gaji minimum kita yang kita laksanakan pada perintah-perintah yang lalu menunjukkan purata gaji kita naik kurang memberangsangkan, iaitu sehinggalah kita menghadapi masalah di dalam kesejahteraan isi rumah kerana gaji kita naik kurang memberangsangkan. Bagi saya rasa gaji minima ini bukanlah sebagai pengganti yang baik kepada kesatuan sekerja. Saya lebih suka kalau katakan dalam sesebuah ekonomi itu peranan kesatuan sekerja itu menjadi lebih agresif lagi, lebih baik lagi, lebih aktif lagi, lebih baik kerana di situ mereka boleh buat bargaining dengan majikan dengan lebih efektif lagi menentukan gaji yang saksama. Apabila keadaan sedemikian tidak begitu memuaskan berlaku di dalam ekonomi Malaysia, maka kita mengambil pendekatan second best kerana ketiadaan kesatuan sekerja yang berkesan, maka kita terpaksa mencampuri urusan pasaran buruh itu dengan mengadakan gaji minima. Jadi gaji minima ini bukan sebagai pengganti kepada kesatuan sekerja, tapi malah lebih kepada sebagai approach second best. Baik, selepas saya cakap begitu, saya nak mengulas tentang sedikit lagi tentang iaitu apabila kita menggunakan pendekatan gaji minima ini dalam tempoh yang lebih dari sedekat ini, apa yang kita dapati ialah berlaku compression gaji, iaitu gaji keseluruhannya termasuklah gaji mereka yang bukan di atas daripada gaji minima, yang lebih tinggi daripada gaji minima ini,
mereka gaji mereka cenderung tertumpu kepada gaji yang hampir-hampir dengan gaji minima. Maknanya majikan lebih gemar membayar gaji pekerja-pekerja mahir dan pekerja-pekerja graduate ini dengan gaji yang rendah, menghampiri gaji minima. Jadi sebab kita pun tahu juga bahawa banyak juga graduate, banyak juga pekerja-pekerja mahir kita yang gajinya rendah, gajinya menyerupai gaji minima, dan banyak juga graduate dan juga lepasan-lepasan universiti dan colleges kita yang menjadi pekerja asas yang mendapat gaji minima, beramai begitu. Dan ada juga yang bekerja yang enggan memasuki pasaran dan mereka bekerja secara informal gitu. Jadi ini yang menjadikan kerisauan kepada kita ni. Jadi apa yang dibuatnya ialah apa ni kita laksanakan gaji minima, kita laksanakan gaji minima ini, dan apa yang dilaksanakan sekarang ini, gaji minima ini hanya kepada gaji pekerja-pekerja bawahan. Bagi pekerja-pekerja yang apa ni berkelulusan tertiary sector, tertiary level dalam educationnya, yang mana universiti dan universiti dan degree dan diploma, mereka ini sebenarnya mereka ini tidak ada undang-undang lagi yang saya dipahamkan betul, saya tak tahu, saya rasa saya betul lah. Tidak ada undang-undang yang mengatakan bahawa mereka akan dibayar gaji pada gaji tertentu. Apa yang disediakan, saya dipahamkan, adalah satu garis panduan. Satu garis panduan sahaja, dan garis panduan ini tidak mempunyai kuat kuasa undang-undang. Jadi majikan tidak tertakluk untuk membayar ataupun untuk menurut apa ini garis panduan ini. Cuma kita mengharapkan bahawa majikan-majikan ini apabila membayar gaji kepada mereka-mereka yang seperti ini, bayarlah dalam mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh apa ini disediakan oleh kementerian. Dan ini sebenarnya melengkapkan ataupun membantu apa yang gaji progresif cuba buat. Jadi gaji progresif pun saya katakan tadi tidak ada tidak ada kuat kuasa undang-undang, dia lebih kepada sukarela. Gaji yang disediakan apa oleh kementerian, garis panduan itu juga pun tidak ada kuat kuasa undang-undang, cuma menggalakkan majikan gitu. Jadi dan ini diharapkan supaya gaji purata kita akan dapat diperbaiki pada perintah kali ini, dan juga daripada bajet yang dibentangkan ini, supaya gaji itu dapat meningkat dengan pantas, dan kita dapat memperbaiki keadaan pekerjaan dan juga keadaan pendapatan isi rumah dengan lebih baik di masa akan datang. Menarik. Cik Chin, berkaitan dengan caruman KWSP untuk pekerja asing dan juga pekerja tempatan. Pekerja tempatan memang sudah ada, tetapi kepada pekerja asing yang dikuatkuasakan melalui Belanjawan 2025 kepada majikan kita, adakah ia terlampau pantas kuatkuasaan undang-undangnya, ataupun kerajaan perlu memberikan sedikit masa untuk syarikat, terutamanya PMKS kita, melihat bagaimana untuk menyerap kos caruman KWSP di kalangan pekerja asing mereka? Pada pandangan kita, KWSP caruman ini sepatutnya should be implemented. Dan maksudnya implementasi ini bukan kita tak jaga kebajikan foreign worker, tapi foreign worker yang dia datang sini kerja memang dia short term, mungkin 2 tahun, lebih 4 tahun, 5 tahun. So, berapa banyak duit boleh dikumpul di sini? Nombor satu. Lagipun kalau carongan KWSP, kalau pekerja 1-2 tak apa. Kalau pekerja ada 100-200, figure dia besar. Ini akan implicate that our cash flow akan ada masalah. Aliran tunai memang ada masalah bagi syarikat mid-size atau small medium industry. Yang semalam saya ada bincang dengan syarikat pembuat perabot. Mereka ada 100 pekerja. Kalau dia implement naik gaji, dia boleh tahan sebab dia dah rancang kan, 2 tahun dia tahu. Tapi kalau yang EPF ini memang dia terkejut. Ramai kita tidak dibincang dengan NGO atau dengan kerajaan. Ini kalau kita tak tahu,
It is a shock to us. Kita tak boleh plan kita make cash flow. So maksudnya kalau kita bagi KWSP untuk foreign worker, maksudnya pada short term, we don't know how to turn around, right? Kalau nak ambil katakan ambil loan atau pinjaman daripada bank, itu bukan senang. Kalau dia implement tu 3 bulan daripada sekarang, kita memang susah. So saya cadangkan kerajaan got to sit down dengan NGO, dengan persatuan-persatuan yang terlibat untuk berbincang further sebelum dia dilaksanakan. Lagipun ada yang bertanya, kalau cadangan foreign worker dalam KWSP, adakah mereka menikmat interest rate yang dia bagi rakyat kita, yang menikmati rakyat kita seperti 6%. So itu adalah ramai feedback daripada industri yang kalau kita memang bantah lah, kalau boleh kita memang bantah cadangan ini. Ya, bagi SME juga untuk melihat bagaimana kebajikan pekerja terus diangkat. Kita ingin melihat juga mereka menggajikan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi dan separa mahir misalnya, kerana peluang pekerjaan dalam bidang inilah yang menjadi tumpuan para pelabur asing, termasuk juga di kalangan PMKS kita yang menjadi vendor dan seumpamanya. Adakah SME melihat isu berkaitan dengan penawaran pekerja berkemahiran ini perlu ditangani dengan serius oleh pihak kerajaan? Walaupun sejak 2 tahun ini kita lihat Majlis Tibet Negara yang difungsikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memang cuba mengatasi isu-isu berkaitan dengan aliran Tibet, kelulusan mereka, sertifikasi mereka dan juga jurang antara institusi dan juga industri itu perlu dirapatkan lagi dan silibus itu perlu menepati kehendak industri. Pandangan SME? Memang pada PKS ini kita perlukan ramai pekerja seperti Tibet ini. Kalau compare pengusaha business kita daripada Malaysia dengan negara lain seperti China ataupun Thailand, kita punya cost lebih tinggi. Operation cost, kita punya manufacturing cost lebih tinggi. Kalau kita mengadakan automation, mengadakan digitization dengan kemahiran Tibet yang berada, dengan bekerja dengan syarikat-syarikat lain daripada syarikat US, daripada Europe atau syarikat China, kita akan mengadakan satu what we call business collaboration yang akan benefit syarikat-syarikat PKS kita. Sebab kita adalah di PKS kita memang satu ekosistem supply chain pada syarikat-syarikat besar, M&I, big manufacturing di dalam Malaysia. So kalau kita ada kerja-pekerja yang kemahiran dengan ada juga produktiviti yang tinggi, dengan adakan training dekat Tibet ke macam mana, dengan kemahiran yang lain ke yang spesifik untuk spesifik industri, ini akan mengadakan berada satu cara yang baik bagi our business expansion in future untuk semua SME di Malaysia. Cik Chin, mungkin ada cadangan misalnya di Muar itu jadi syurga pembinaan perabot, syarikat-syarikat PMKS kita dalam bidang perabot yang sudah terkenal di seluruh dunia. Begitu juga kalau di Pekan itu ada industri otomotif yang sudah matang. Adakah wajar kita membina institusi misalnya College Vocational, IKBN, Giat Mara dan institusi-institusi Tibet ini berada di dalam kilang itu sendiri supaya apabila mereka enroll saja lulusan mereka sudah didedahkan dengan industri dan industri sudah ada pekerja yang boleh diserap apabila mereka bergraduan. Pandangan Cik Chin? Ya, memang itu adalah satu cadangan yang bagus. Kalau kita boleh adakan pekerja-pekerja yang sebelum dia habis training, dia dapat datang straight pada on the job training. Kalau on the job training memang percepatkan penggunaan pekerja-pekerja seperti ini. Ini akan juga mendatangkan efisiensi dalam production kita. Ini memang satu cadangan yang bagus. Kalau kita memang vocational school, ada yang universiti di lokal, yang saya tahu universiti seperti Mara, universiti seperti UniKL, memang dia ada banyak khusus menawarkan pelbagai Tibet. Dan juga daripada tadi yang mengatakan DPM, dia adakan satu Tibet committee. Yang itu memang penting. Yang saya faham pun DPM kita telah menghantar ramai pekerja-pekerja dari Malaysia untuk belajar
dengan short term TVET course di China. Dan dia memang on the job training. Kalau dia balik sini, terus dia masuk bekerja. So, this memang akan membenefitkan industri. Menarik. Akhir sekali Encik Effendi, dalam kita melihat juga isu berkaitan dengan KWSP pekerja asing, isu berkaitan dengan lambakan pekerja asing di negara kita dan juga bagaimana syarikat dan majikan perlu melakukan perubahan automasi dan juga digitalisasi dalam masa yang sama menggajikan pekerja mahir. Jadi pekerja di Malaysia ini, bagaimana kita perlu ada semangat itu juga untuk take up. Kalau mereka ke Singapura, mereka boleh buat apa saja kerana mereka melihat dolar. Mereka tidak melihat ringgit. Tetapi di Malaysia ini mereka memilih kerana mereka rasa majikan kita bayar rendah, tetapi mereka tidak mahu meningkatkan kemahiran dan upskilling, reskilling mereka. Pandangan Cik Effendi. Tu saya nampak dari segi kalau macam nak meningkat macam tadi Profesor Zakaria kata gaji minima tu kena faham gaji minima tu adalah lantai sebenarnya, it's a low skill punya tempat punya gaji sebenarnya. Tetapi bagi untuk kita menaikkan gaji-gaji mereka, untuk kita menyediakan pekerja-pekerja dalam pasaran sekarang ni dengan AI, digitalization, automation, kita perlukan satu orang kata anjakan tu supaya ada mereka boleh dari segi retraining, reskilling, upskilling mereka, kerana dengan adanya reskilling upskilling ni boleh membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka. Maksudnya tak langsung dia boleh menyediakan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi dalam negara kita. Dan pada sama juga kita lihat hari ini pekerja yang berkemahiran tinggi dalam negara kita keluar negara. Tadi saudara sebut kan ke Singapura, sebab apa? Sebab mereka kena dollar and cent. Jadi kita tidak boleh dapat satu gaji yang boleh kompetitif kan, tetapi kita perlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi sebab mereka keluar negara. Jadi untuk elakkan berdiri dalam negara kita kan, kita perlukan satu gaji yang kompetitif, gaji yang boleh bersaing untuk pekerja-pekerja bangsa itu. Saya nampak hari ini dah mula, kita kena ada gaji yang sekitar kepada living wage, gaji-gaji kehidupan kan, gaji-gaji yang bermakna. Maknanya itu gaji-gaji yang boleh meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Itulah saya nampak itu yang sebenarnya kena buat. Dan hari ini kita ada TVET. Alhamdulillah TVET juga menyediakan pekerja-pekerja untuk jadi pekerja yang berkemahiran tinggi. Dan saya sebut tadi dalam bajet yang baru ni kerajaan telah mula ke arah kan gaji-gaji mereka yang mengikut mereka punya kemahiran, kelayakan dan juga pengalaman. Itu satu landasan yang terbaik lah untuk memastikan pekerja yang kini kita ni tidak akan keluar negara untuk bekerja. Ya. Prof, akhir sekali melihat segala instrumen dan juga peruntukan belanjawan diberikan tumpuan kepada untuk menaikkan taraf pekerja di negara kita, dalam masa yang sama meningkatkan lantai pendapatan isi rumah. Jadi nampaknya bola itu berada di tangan pekerja, di tangan kesatuan, di tangan para graduan kita dan juga aliran-aliran yang menjadi tumpuan majikan seperti aliran TVET tinggi dan seumpamanya. Pandangan Prof. Ya, saya rasa apa yang dicadangkan di dalam belanjawan kali ini memang memberikan jawapan yang tepat kepada permasalahan kita tentang pasaran buruh, tentang gaji, tentang produktiviti, tentang kemahiran pada kali ini. Ya, memang saya rasa majikan ada peranan dia sendiri dan pekerja pun ada peranan dia sendiri supaya apa yang ingin dihasratkan oleh belanjawan dari segi memperbaiki pasaran buruh ini dapat kita capai. Namun demikian, saya rasa persekitaran ekonomi juga sangat penting. Bermakna di sini ialah apa yang boleh dilakukan oleh majikan dan apa yang boleh dilakukan oleh pekerja dalam menjayakan belanjawan kali ini. Saya rasa ada batas-batasnya tertentu. Dan saya rasa peranan juga yang penting dimainkan oleh kerajaan dalam menyediakan satu environment yang sangat baik, yang baik. Saya bagi contoh dalam soal kemahiran yang kita bincangkan tadi itu. Kemahiran ini memanglah kita mahu supaya majikan menggaji pekerja-pekerja mahir. Tetapi kita mesti ingat batasan ataupun cabaran yang dihadapi oleh majikan ialah sama ada mereka memerlukan kemahiran seperti itu atau tidak. Sebabnya ialah saya katakan demikian.
kita bercakap tentang penghijrahan pekerja-pekerja kita ke luar negara. Ini Ya. ada bukan disebabkan oleh dollar and cent, bukan disebabkan oleh dolar saja. Mereka ke Singapura bukan disebabkan oleh mereka mengejar Sing dollar saja. Tetapi saya rasa persekitaran pekerjaan di dalam negara kita sendiri kurang dapat memberi cabaran yang cukup kepada mereka. Iaitu mereka adalah mempunyai pendidikan dan pelajaran yang tinggi dikeluarkan oleh institusi pendidikan, tetapi pasaran buruh kita kurang bersedia untuk menyerap mereka. Kerana pelaburan-pelaburan yang kita lakukan adalah pelaburan yang tidak memberikan penekanan kepada teknologi yang tinggi. Ya. Jadi mereka ni yang ada kemahiran tapi tak dapat menggunakan kemahiran dia untuk bekerja, jadi mereka terpaksa berhijrah ke negara lain. Selainnya daripada soal gaji yang lebih tinggi. Ya. Jadi sebenarnya ni berkait juga. Kenapa kita tak boleh membayar gaji tinggi? Sebab kita mempunyai teknologi yang rendah. Jadi itu adalah kekangan kepada kekangan kepada majikan. Kekangan pada pekerja pun begitu juga. Iaitu pekerja kalau boleh hendakkan gaji yang baik. Namun demikian, saya rasa penyelesaian yang baik sekali ialah kita mesti menggalakkan aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja, dan supaya pekerja-pekerja kita lebih ramai lagi menceburkan diri dalam kesatuan sekerja, supaya perundingan gaji tadi dan teknologi environment pekerjaan dapat dirundingkan dengan lebih efektif lagi. Dan ini yang saya rasa kerajaan tak mampu buat melalui dasar gaji minima ataupun melalui dasar gaji progresif. Saya kata tadi. Jadi saya rasa peranan kerajaan pun ada memastikan menggalakkan buruh kita berkesatuan, dan juga menggalakkan pelaburan-pelaburan yang berteknologi tinggi dalam FDI ke ataupun dalam DDI kita, dan juga majikan pun ada peranan. Dan juga pekerja pun ada peranan. Dan kalau semua kita dapat bekerja sama dengan baik, saya fikir bajet ini boleh berjaya dan juga struktur ekonomi kita dapat diperbaiki. Terima kasih Profesor Emeritus Datuk Zakaria Abdul Rashid, Profesor Adjung Pusat Pengajian Pembangunan Inkuasi Sistem Melaya. Terima kasih Cik Effendi Muhammad Ghani, Effendi Abdul Ghani, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, dan juga Cik Chin Chi Siong, Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun SME Malaysia. Jadi ketiga ahli panel kita mengucapkan terima kasih atas pandangan mereka. Itu saja dalam dialog Poket Rakyat Belanjawan 2025 menaikkan lantai impak gaji minima. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.